Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allam Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Seorang mengatakan kepada Bishr Al-Hafi, saya lihat anda takut mati. Dia menjawab, datang ke hadrat Allah Ta'ala adalah suatu perkara yang sangat berat. Saya mendengar Syekh Abu Ali Daqqaq menuturkan, saya pergi mengunjungi Abu Bakar bin Furaq ketika dia sakit. Ketika dia melihat saya, air matanya mengalir. Maka saya lalu berkata kepadanya, semoga Allah mengembalikan kesihatanmu dan menyembuhkan sakitmu. Dia membantah, kau fikir aku takut mati? Sebaliknya aku takut akan apa yang ada di balik kematian. Diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Sa'id bin Mauhib, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang yang memberikan hartanya dengan hati penuh rasa takut kerana mereka akan kembali pada Tuhannya, apakah mereka orang-orang yang pernah mencuri dan berzina serta minum minuman keras? Beliau menjawab, bukan. Mereka adalah orang-orang berpuasa dan solat dan membayar zakat, namun takut kalau semua amal mereka itu tidak diterima. Ibnu Mubarak, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, menyatakan, apa yang menimbulkan rasa takut yang menetap dalam hati adalah tindakan mengkoreksi diri yang terus-menerus, baik secara rahsia ataupun terang-terangan. Ucapan ini dikuatkan oleh Ali Ar-Razi. Ibrahim bin Syaiban berpendapat, manakala takut menetap dalam hati, maka keinginan nafsu akan terbakar habis darinya dan hasrat akan dunia akan terusir. Dikatakan, takut adalah kekuatan yang mendorong pengetahuan ke jalan penerapan. Dan takut adalah gerakan dan getaran hati yang disebabkan oleh kebesaran Tuhan. Sulaiman Darani menyatakan, apakah perlu bahawa tidak sesuatu pun yang memperoleh menguasai hati selain takut? Sebab jika harapan memperoleh penguasaan atas hati, maka hati akan rosak. Selanjutnya dia mengatakan, wahai Ahmad, yakni muridnya, mereka naik melalui takut dan jika mereka mengabaikannya, mereka akan jatuh. Al-Wasiti menegaskan, takut dan harap adalah kendali bagi diri agar ia tidak dibiarkan dengan sia-sia. Dia juga mengatakan, jika Tuhan menguasai wujud manusia yang paling dalam, maka harap dan takut tidak akan tersisa lagi. Saya ingin menyatakan bahawa ucapan ini mengandungi kepelikan. Ia bererti bahawa manakala ayat-ayat Allah Ta'ala menguasai wujud terdalam manusia, maka ayat itu akan menguasai mereka hingga tidak tersisa lagi kemampuan untuk mengingati makhluk-makhluk. Takut dan harap muncul dari pandangan yang berlanjutan terhadap terbatasnya manusia. Husain bin Mansur menyatakan, siapa yang takut akan sesuatu selain Allah Ta'ala atau berharap akan sesuatu selain dia, maka semua pintu akan tertutup baginya dan rasa takut akan mendominasinya, menabiri hatinya dengan 70 tabir. Yang paling tipis di antaranya ialah keraguan. Apa yang menjadikan mereka merasa sangat takut adalah pemikiran mereka akan hasil akhir dan ketakutan akan berubahnya keadaan mereka. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahu kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya,
Iaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat sebaik-baiknya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita membicarakan rasa takut yang wajib kita tanamkan dalam hati kita. Itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita takut selain daripada Allah, maka ia membawa kepada syirik. Ia boleh membawa kepada dosa besar. Ia boleh membawa kepada kebinasaan, kehancuran kita di dunia, apatah lagi akhirat. Kerana wajib manusia seluruhnya takut kepada Allah. Wa khafuni, hendaklah kamu takut kepada aku. Maka Allah mengingatkan kita, fala takhshawun nas, jangan takut manusia. Takutlah kepada Allah. Maka kita kena berusaha sedaya upaya bagaimana hendak menyuburkan takut pada Allah. Dengan melihat kepada banyak ayat-ayat Allah, amaran-amaran Allah, azab-azab Allah, dan kebinasaan-kebinasaan yang telah Allah Ta'ala timpakan kepada orang yang tidak takut kepadanya. Bila Bishr ditanya, saya lihat anda takut mati. Maka dijawab, bukan masalah takut mati, tetapi menghadap Allah itu satu perkara yang berat. Para ulama secara umumnya tidak pernah memikirkan takut mati dengan maksud mati itu. Kerana mereka tahu bahawa mati satu perkara yang mesti dilalui oleh manusia. Dan mati perkara yang pasti dan mesti. Yang mereka takut ialah persoalan yang akan ditanya selepas itu. Yang mereka takut ialah mereka sudah terlepas masa-masa untuk melakukan ketaatan kepada Allah sebagai bekalan. Sebab itu, Imam Yazid Ar-Raqashi, ketika mana beliau menangis, beliau berkata, siapakah yang akan sembahyang untukku sekiranya aku mati? Siapakah yang akan berpuasa untukku sekiranya aku mati? Siapakah yang akan mencari redha Allah untukku sekiranya aku mati? Artinya Yazid Ar-Raqashi berkata, mati ini terlepas peluang. Yang patut kita masih boleh solat, kita boleh puasa, kita boleh mencari redha Allah Ta'ala. Tiba-tiba datang kematian yang memutuskan semua peluang-peluang ini. Kita tak mampu lagi untuk bersembahyang. Kita tak mampu lagi untuk berpuasa. Kita tidak mampu lagi untuk mencari redha Allah. Bukankah itu kerugian yang amat besar? Dan itulah ketakutan yang dirasai oleh para salafus soleh. Bukan kerana takut mati dengan makna sakit itu, tetapi kerana apa yang akan mereka bawa. Dan peluang-peluang yang sudah pun tertutup. Tuan-tuan, kalau kita harapkan anak kita doa, kawan-kawan kita buat kebaikan untuk kita, berapa sangat mereka boleh buat? Kerana masing-masing sibuk dengan urusan mereka. Jadi kita, bila Allah beri kita peluang hidup, itulah kesibukan kita. Kita menjaga peluang ini. Dan kita mengelakkan diri kita melakukan perkara yang boleh menutup peluang ini. Atau boleh mengurangkan amalan kita. Tuan-tuan lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dengan segala kesempurnaannya. Umar Al-Khattab, dengan segala kesempurnaannya, mereka takut tak cukup amalan. Kita dengan segala kekurangan, kita tak takut apa-apa pun. Abu Bakar sempurna orangnya, Masya Allah, dijamin syurga. Umar Al-Khattab sempurna orangnya, dijamin syurga. Demikian Uthman, Ali. Tapi ketakutan mereka seperti mereka tidak sempurna. Kita pula tuan-tuan, semua kurang. Yang mulai kurang, ibadatnya kurang, dosanya banyak, khianat pun ada, segala benda, perkara buruk kita pernah buat. Dan sebahagiannya kita masih terus buat. Tiba-tiba kita tak takut apa-apa. Sebab itu tuan-tuan, ada seorang ulama bernama Yazid bin Mirsad. Yazid bin Mirsad, dia senantiasa menangis. Nangis.
Seorang bertanya kepadanya, "Wahai Tuan Guru, kenapa Tuan Guru asyik menangis? Ni ada kesan pada matanya." Dia kata, "Kamu sibuk kenapa? Apa urusan kamu dengan urusan aku?" Lalu kata lelaki ini, "Tuan Guru, semoga apa yang Tuan Guru cakap beri manfaat pada aku." Bukan nak menyibuk, tapi nak sesuatu beri manfaat. Begitu kita katakan watak orang-orang baik. Kita jangan menyibuk masalah orang. Melainkan kalau masalah itu beri manfaat pada kita. Kalau tak ada kena-mengena dengan kita, maka tak payah kita sibuk. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Min husnin islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Kesempurnaan Islam seorang ditinggalkan apa yang tak berkenaan dengan dia. Maka lelaki ini, dia kata, "Kenapa Tuan Guru asyik menangis?" Lalu gurunya kata, "Tak payah menyibuklah urusan aku." Lalu dia berkata, "Moga-moga ia beri manfaat pada aku." Lalu kata beliau, "Allah Ta'ala memberi amaran padaku. Kalau sekiranya aku derhaka kepadanya, akan dipenjarakan aku dalam neraka. Kerana itu aku menangis. Kalau sekiranya Allah Ta'ala cuma memberi amaran kepadaku, mengurungku dalam sauna je, itu pun sudah cukup menjadikan aku tak akan berhenti menangis." Tuan-tuan pernah pergi sauna, hammam. Duduk dalam sauna, panas tak? Panas, cuba duduk satu hari. Ya Allah, seksanya. Kalau kita cuma dihukum duduk dalam sauna, tuan-tuan, seminggu, cukup untuk kita menangis mengenangkan nasib kita. Apatah lagi nak dikurung dalam neraka. Waliyazubillah min zalik. Sebab itu takut mereka tentang apa yang berlaku selepas kematian. Bukannya kematian itu sendiri. Fitnah selepas kematian yang menakutkan. Sehingga menyebabkan mereka tak fikir isteri mereka, anak-anak mereka, kawan-kawan mereka. Mereka cuma berkata, "Nafsi, nafsi, diri aku, diri aku. Ya Allah, selamatkan diri aku." Tuan-tuan, ketakutan, bila kita melampau ketakutan, kita tak sempat fikir hawan lain. Kat dunia ni takut kita tak berapa sangat, sebab itu masih lagi nampak isteri, nampak anak-anak, nampak kawan, nampak macam nak jadi hero lah. Kita hero keluarga kita. Ialah kita tak nampak benda yang amat menakutkan. Tuan-tuan, bila datang perkara yang pertama yang paling manusia takut, ialah malakul maut. Perkara pertama yang paling mereka takut bila mereka nampak wajah malakul maut, sehingga menjadikan penglihatan mereka tak mampu melihat apa-apa, mereka malakul maut. Dan perkara kedua yang mereka takut dalam proses ketakutan yang berlaku selepas kematian, ialah mereka melihat, menoleh kepada malaikat azab. Kan disebut dalam hadis, kalau seorang tu jahat, kalau orang tu baik, alhamdulillah. Kalau orang tu jahat, sebaik saja malakul maut mencabut nyawanya, maka datang malaikat azab merampas ruhnya, mengambil ruhnya secara keras untuk dibawa menghadap Allah. Tetapi pintu langit semuanya tertutup, lalu dihempas ke bumi. Dan ketakutan berikutnya, bila mana dia diusung ke dalam kubur. Waktu itu roh berkata, "Ya wailaha, aina tadhhabu nabi?" Celakanya, kamu nak bawa ke mana aku ni? Roh berkata, sewaktu jasad ni diusung ke kubur. Aduhai celaka aku, nak bawa ke mana? Mereka amat takut. Penjara pertama manusia yang derhaka pada Allah. Maka ketakutan ini, tuan-tuan sekalian, menjadikan kita tak mampu untuk senang atau seronok hidup kat dunia. Kita tahu dunia cuma Allah uji. Dunia Allah Ta'ala datangkan banyak perkara yang membimbangkan, supaya kita dapat bezakan mana yang kita lebih bimbang. Apakah kita bimbangkan akhirat dan azabnya, atau kita cuma bimbang dunia? Maka bila mana kita cuma bimbang dunia, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kita orang yang paling takut di hari akhirat kelak. Kemudian diceritakan kisah Abu Bakar bin Furaq. Waktu dia sakit, dia menangis. Lalu kata Abu Bakar bin Furaq, "Kamu jangan ingat aku menangis sebab masalah yang berkait dengan mati aku. Masalah yang berkait dengan sakit aku. Aku tak peduli yang tu. Yang aku peduli apa yang berlaku selepas kematian. Aku bimbang kelalaian aku boleh menyebabkan aku dihukum." Sebab itu, tuan-tuan, Amru bin Qais, seorang tabi'in yang mulia, dia bila tengok orang kat pasar, dia menangis. Tengok orang kat pasar, dia menangis. Dia kata, "Ya Allah,
Sungguh lalai mereka itu semua. Sedangkan Allah sedang memberi amaran kepada kita semua. Allah mengingatkan kepada kita akan azab dan nerakanya. Dia pergi pasar tengok orang beli bela Allah lalainya. Maksudnya tuan-tuan, dia mengambil nilai muhasabah. Kita kalau kita nilai balik, banyak kita lalai. Banyak kita lalai ingat Allah. Banyak kita lalai daripada takutkan Allah. Banyak kita lalai daripada melakukan perkara yang bermanfaat. Kita lalai banyak. Kita membesarkan yang kecil, mengecilkan yang besar. Tuan-tuan, kita besarkan benda kecil je. Kadang-kadang kelas kita, perbalang kita kecil, kita besarkan. Walau perkara itu tak perlulah kita besarkan. Tapi yang besar tentang kematian, persiapan kematian. Ini kita pandang kecil. Manfaat ilmu yang besar, itu kita pandang kecil. Yang kita pandang besar, bila tok guru kita marah kat kita, ni besar sangat. Orang merajuk lari, tok guru marah. Tapi yang besar, ilmu yang beri manfaat, tak kita pedulikan. Sebab itu bila seorang ulama, dia amat keras dengan murid dia. Kata Imam Syafi'i, tok guru, keras sangat anak murid lari. Kata dia yang bodoh je lari. Orang yang bodoh tak tahu nilai ilmu, dia akan lari. Yang cerdik tak akan lari. Tuan-tuan, kalau kita tahu sesuatu berisiko, semua benda ada risiko, tapi manfaatnya besar, kalau kita lari kan rugi. Kita jadi orang yang bodoh. Kalau kita sabar dengan sedikit masalah-masalah, kita untuk orang kerja gaji besar, 70,000 sebulan, 80,000. Ada tak mudarat dia? Ada. Mungkin kena tengking di bos dia, kena marah. Habis yang jadi dia kerja sampai pencen, kenapa? Manfaatnya besar berbanding apa yang sedikit mudarat. Oleh sebab itu, tuan-tuan, orang yang tak berfikir akhirat, kerjanya ialah membesarkan yang kecil, mengecilkan yang besar. Bila satu ketika Imam Malik rahmatullahi alaihi, dia tersilap marah anak murid dia. Tersilap marah. Maka Imam Malik pun rotang anak murid dia. Pukul anak murid dia. Ternyata anak murid itu tak bersalah. Bayangkan tok guru dulu boleh rotang anak murid. Kita marah sikit, gegar seluruh dunia. Dia punya heboh dia. Imam Malik rotang anak murid dia. Lalu ternyata Imam Malik dapat tahu bahawa orang ni tak bersalah, orang lain rupanya. Lalu kata Imam Malik, aku akan layan apa permintaan kamu, dia tersalah. Lalu kata murid ni, wahai tok guru, bacakan kepada aku setiap rotan kamu dengan satu hadis. Kau nak satu hadis. Bayangkan tuan-tuan, dia nak pertukaran sebab kena rotan, silap kena rotan, satu hadis. Bagi setiap rotan dia kena. Lalu Imam Malik membacakannya pada satu hadis. Kerana orang ni, murid ni melihat hadis yang ada pada Imam Malik jauh lebih besar daripada kesakitan rotan Imam Malik. Manfaat. Jadi kita, tuan-tuan, dalam mencari akhirat, memang dalam mencari akhirat ni adalah benda-benda yang ada risiko. Tapi kita melihat yang lebih besar. Kalau manfaat akhirat lebih besar, kita sabar dengan sedikit mudarat dunia. Kurang tidur, kurang kenyang, lapar. Dan kadang-kadang saya katakan bila kita belajar setengah guru tu keras. Sabar untuk kita dapat manfaat besar akhirat kelak. Untuk kita mendapat syafaat, mendapat kemuliaan dia. Sebab kita pun tahu bila kita katakan no pain, no gain. Tak sakit, kita tak akan berjaya. Tak berjaya dulu zaman kita belajar, cikgu-cikgu siap rotan. Sebab tu kita berjaya. Mak ayah kita pun rotan, sebab tu kita berjaya. Bila muamalah kita dengan guru kita, sikit je dia punya sakitnya, tak kena rotan pun dia punya sakitnya luar biasa heboh satu dunia. Lalu merugikan perkara akhirat kita. Yang banyak yang patut kita dapat perkara-perkara akhirat, kita tak dapat. Kita tak dapat sebagaimana yang sepatut kita dapat. Kerana kerugian kita. Maka inilah kebimbangan para ulama tentang apa yang mereka perlu, apa yang perlu mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Bila mana Aisyah radhiyallahu taala anha tanya satu ayat dalam suratul Mukminun ayat 60. Bila Allah berfirman walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang sentiasa memberikan rezeki yang kami berikan pada mereka. Tetapi hati-hati mereka terus takut. Dan mereka tahu mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Kata Aisyah, apakah orang ini, dia orang yang insaf, dulu berzina, mencuri,
minum minuman keras, minum arak. Lepas tu datang rasa takut pada Allah. Kata Nabi, bukan. Mereka orang dah baik. Tapi setiap kali mereka buat amalan, mereka takut Tuhan tak terima. Mereka takut Allah azab mereka. Walau mereka ni orang baik. Mereka ni tuan-tuan sekalian, bukanlah orang yang melakukan maksiat, jauh sekali lalai. Tapi mereka amat takut. Seorang ulama namanya Hamid Al-Lifaf. Dia kata apa? Wahai habna Adam, celaka anak Adam. Di hadapannya ada 3 ketakutan. Inna amamahu thalathata asya. Ada 3 perkara bahaya yang patut takut. Walaupun dah saya katakan buat amal banyak, takutnya pada 3 benda yang akan dilalui. Yang pertama, mautun karihul madhaq. Kesakitan mati, sakaratul maut. Yang kedua, wanarun alimatul azab. Neraka yang pedih azabnya. Dan yang ketiga, wajannatun azimatus thawab. Dan ada syurga yang besar ganjarannya. Tuan-tuan sekalian, 3 benda yang kita kena fikir ni. Yang pertama, kita kena fikir mati kita ni. Sakaratul maut, apakah kita selamat menghadapinya. Yang kedua, kita fikir, apakah azab pedih menanti kita. Yang ketiga ialah atas syurga. Atas syurga. Supaya kita tuan-tuan terus kuat melakukan amal soleh. Sebab itu kita amat perlu kepada madrasah ilmu yang boleh menimbulkan rasa takut kita. Al-Hasan Basri, murid-muridnya berkata, Hasan Basri kalau dia ceramah, 4 perkara je disebut. Kalau dia ceramah, dia akan menyebut tentang 4 perkara. Dia akan sebut tentang kematian. Dia akan sebut tentang akhirat. Dia akan sebut tentang neraka. Dia akan sebut tentang hisab. Ini dibangkitkan, ditanya oleh Allah. Dalam ceramahnya itulah disebut. Tuan-tuan sekalian, hati ni dia perlu ada rasa takwa, takut. Ditakut-takutkan. Namun kerana kita ni tidak mendedahkan diri kita untuk membaca, mendengar perkara-perkara yang takut, lalu kita mula takut hal yang lain. Kita takut hal yang lain, takut yang kecil, yang saya katakan tak ada apa-apa mudarat pada kita. Takut terlepas jawatan, dapat jawatan lain. Takut terlepas jodoh, dapat jodoh lain. Takut-takut kat dunia ni tuan-tuan, semuanya ada gantian lebih baik. Manusia yang beri amaran, yang cuba takut-takutkan kita. Ketakutan mereka supaya itu ialah keamanan. Takutlah nak takut apa pun. Dah sekali kita pun okey. Tak ada masalah pun. Tenang. Tapi ketakutan yang Allah janjikan menakutkan. Siapa pun yang melalui benda ni, sehingga boleh, kalau boleh, dia tidak mahu ada masalah dengan manusia di dunia. Kerana takut nanti akhirat dibicarakan. Maka inilah ketakutan mereka yang sebenar. Ibnu Mubarak berkata, dia kata yang menimbulkan rasa takut yang menetap dalam hati ialah bila mana kita sentiasa muhasabah diri. Tuan-tuan muhasabah diri, fikir, nanti kalau saya kat kubur, boleh tak saya jawab soalan-soalan munkar dan nakir. Nanti kalau sekiranya saya berada dalam kegelapan kubur, apakah amalan saya boleh menjadi cahaya-cahayanya. Nanti kalau saya berada dalam kubur, apakah ada yang boleh beri manfaat kepada saya. Nanti kalau saya mati, saya bersendirian, apakah Allah memuliakan saya atau menghina saya. Muhasabah. Sebab itu kata Yazid Ar-Raqashi, ayuhan nas, ala tabkun wa tanuhun ala anfusikum baki hayatikum. Wahai manusia, tidakkah kamu ingin menangis dan menyesali waktu-waktu yang masih ada ini? Kamu tak nak nangis ke? Kamu tak nak menyesal ke dengan waktu-waktu yang masih ada ini? Lalu dia berkata, ya man al-mautu mau'iduh, wahai orang yang mati sedang menantinya. Wal qabru baituhu, dan kubur yang akan menjadi tempat tinggalnya. Wathara firashuhu, dan tanah yang akan menjadi hamparannya. Wadudu anisuhu, dan ulat yang akan menemaninya. Wa huwa ma'a hadha yantazirul faza'al akbar, dalam keadaan itu dia sedang menunggu datangnya kiamat yang besar. Kaifa yakunu haluhu, macam mana keadaan kita waktu itu tuan-tuan? Kemudian Yazid menangis. Kita fikir,
Kalau kita tahu kubur rumah kita nanti. Bukan banglo sekarang. Bukan rumah agam sekarang. Kubur rumah kita. Kalau kita tahu tuan-tuan, yang menjadi hamparan kita cuma tanah. Bukan tilam kita. Bukan katil kita. Kalau kita tahu tuan-tuan, teman kita ialah ulat-ulat. Bukan isteri kita, bukan suami kita, bukan anak-anak kita. Bukan kawan-kawan kita. Tetapi ulat-ulat yang menemani kita. Dalam keadaan begitu, kita sedang menunggu kiamat besar yang lebih dahsyat. Apakah kita tidak mahu memuhasabah diri kita? Apakah kita terus terpedaya dengan dunia yang kerjanya melalaikan kita, lalu menjadikan kita menyibukkan, menyusahkan diri kita dalam hal-hal yang kecil? Tentang lupakan perkara-perkara kecil atas dunia ini. Kerisauan-kerisauan kecil di dunia ini. Lupakan perkara-perkara yang tak beri faedah pada kita. Fokus pada perkara yang nanti kita akan menghadap Allah. Kerana itu kalau kita tahu hal ini, maka jauh kita lebih suka beruzlah daripada manusia. Jauh kita tidak mahu punya urusan dengan manusia. Namun Allah Ta'ala jadikan ada perkara-perkara kita perlu bergaul dengan manusia. Tapi biarlah kita punya masa-masa berkhalwat dengan Allah Ta'ala supaya datang perasaan ini. Contoh di antara kesilapan besar kita, bila mana kita muhasabah ketakutan dunia tapi tidak muhasabah ketakutan akhirat. Kita muhasabah ketakutan dunia, nanti anak besar nak jadi apa? Nanti anak besar nak kerja apa? Nanti aku kalau dah pencing nak buat apa? Nanti aku kalau dah buang kerja nak jadi apa? Ini muhasabah urusan duniawi. Dah orang tu dah tak baik dengan aku, nanti dia pecat kerja aku. Tapi kita tak muhasabah perkara-perkara akhirat. Nanti aku mati. Nanti waktu datang malakul maut pada aku. Nanti sewaktu aku mula-mula diletakkan dalam kubur yang sempit. Apakah kuburku diluaskan? Bila aku diletakkan dalam kubur yang gelap, apakah kuburku akan diterangkan? Bila aku berada bersendirian, apakah aku punya teman? Bila aku dalam penantian, apakah aku diberikan dengan rahmat, diberikan dengan balasan yang baik? Tuan-tuan sekalian, ini perkara yang cukup serius dalam kehidupan kita. Malangnya, yang kita duk fikir serius di dunia. Yang kita tak fikir serius ialah akhirat. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut bagaimana dunia benar-benar memperdaya kita. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqa. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia, janji Allah tu benar. Jangan dunia menipu kamu. Tuan-tuan, dunia macam mana pun dia beri kita bahagia, dia tak akan bahagiakan kita. Walau bagaimanapun dia beri kita kuasa atas dunia ini. Dia beri kita kekayaan atas dunia ini. Diberikan kita kawan atas dunia ini. Dia berikan kita hiburan atas dunia ini. Lepas dunia ini apa tuan-tuan? Mati. Habis mati ada apa? Mati ada apa? Ada kawan? Tak ada. Ada harta? Tak ada. Ada orang suka orang mati? Tak ada. Tinggal apa? Amalan. Amalan apa kita bawa? Amalan apa kita bawa? Kalau amalannya ketaatan pada Allah, maka selamatlah kita. Kalau amalannya ialah derhaka dan maksiat, maka celaka dan hancurlah kita. Moga-moga kita terus bermuhasabah hal akhirat kita, sehingga kita benar-benar datang rasa takut pada Allah. Jadikan ketakutan makhluk itu kecil, ketakutan Allah itu besar. Kalau kita menjadikan ketakutan Allah itu kecil, Allah jadikan ketakutan pada manusia merungsingkan kita. Kalau kita menjadikan ketakutan Allah itu besar, maka kesibukan kita membuat perkara yang bermanfaat. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.